Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah laduni. Kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah. Kita dikurniakan iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah, dan juga nikmat yang paling besar adalah Allah memberikan kepada kita kurniaan, iaitu hidup, yang mana hidup ini kita mengetahui adalah menceritakan, mengkisahkan Allah yang Maha Esa, yang Maha Hidup. Ini semua dalam kehidupan kita, daripada alam roh kita diadakan hingga sekarang dan bila-bila, semuanya atas kerana cerita-cerita, kisah-kisah nak menceritakan tentang wujud Allah. Jadi ingin aku dikenali. Aku ni perbendaraan yang tersembunyi. Maknanya macam-macam rahsia Allah tu. Jadi Allah tu memberikan kepada dalam diri kita ini rahsianya. Jadi hebatnya kita rahsia ni, di sebalik kita dibagi hidup, makna menceritakan dia yang hidup, kerana dalam hidup tu ada rahsia-rahsia Allah. Hebatnya kita. Jadi bukan kita ni hebat, tapi dalam diri kita hebat sebab ada dia. Kita ni tidak ini yang susah nak dipaham orang kita sekarang ni. Nak rasa ada juga. Maka bila ada je rasa akuan diri, habis kita. Macam Adam tadi, habis Adam. Iblis tadi berjuta tahun beribadah, ada akuan diri, sombong, habis. Aku lebih banyak ibadah daripada Adam, mengapa aku nak sujud pada Adam? Habis. Kita ni bila ada je rasa akuan diri, itulah malapetaka, bencana, azab yang paling berat. Tapi itulah sebenarnya yang berlegar dalam hidup kita. Lagi kita bawa ke akuan diri, lagi nak tinggi akuan diri, lagi kita mengaji, lagi nak PhD, lagi banyak beramal, lagi banyak ilmu-ilmu, lagi nak bangga diri, lagi nak ada akuan diri. Ini masalah dia, sebab kita tak mengambil faham dulu. Allah suruh faham, suruh kenal dia dulu. Tapi tak apalah, patahlah balik. Ini tidak. Nak terus tinggikan lagi akuan diri, sembunyikan akuan diri tu. Di sebalik merendah diri tu sebenarnya ada diri lagi. Merendah diri itu sampai tak ada diri, bukan merendah diri rasa ada diri, nak diangkat diri. Ni tadi, merendah diri depan orang ramai kerana biar orang memandang kita tinggi. Kita ni orang yang merendah diri. Itu bukan merendah diri sampai tak ada rasa akuan diri. Habis dah kita ni, tak ada apa benda pun. Jadi kita ni mentajalikan kisah-kisah hidup kita ni. Nafas kita turun naik, amal apa pun kita buat hebat macam mana pun dalam kehidupan kita, kita tak pandang dah itu amal kita. Itu makna merendah diri, buang akuan diri. Selagi rasa macam terdetik hati, hebat. Selagi tu masih ada lagi bencana besar. Masih ada malapetaka besar. Tapi itu yang kita tak perang. Kita anggap tu macam tu bisikkan biasa je, boleh istighfar, boleh hilang. Mana boleh hilang dengan istighfar? Nak dihilang tu kalau kotor, najis kita nampak dengan air. Tapi kalau kotor roh kita ni kotor, perbuatan akuan diri kotor tu bukan dengan air. Dengan
membuang akuan diri itu tadi. Macam mana cara dia supaya jangan merasa akuan diri. Itu peperangan hawa nafsu ni yang perlu kita jumpa mursyid arif billah, supaya dia yang tahu tunjukkan kita bagaimana cara nak berperangnya. Alat apa yang nak digunakan. Sifir apa, skill-skill apa, strategi apa untuk membunuh hawa nafsu kita. Kalau kita tak jumpa pembimbing rohani, kita nak harapkan kita membunuh sendiri, melawan, berperang dengan hawa nafsu sendiri, tak mampu kita. Dia olahkan berbagai-bagai cara. Dia ni, hawa nafsu kita ni ada batalion yang memuji kita ni, yang mengangkat kita, yang mengatakan kita ni hebat. Engkau tak payah amal banyak-banyak. Engkau tak payah belajar kenal diri, kenal Allah. Engkau punya amalan dah banyak ni. Dia menjanjikan gitu. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, dia suruh buangkan. Jangan ada rasa akuan diri. Sampai tak ada bisikan-bisikan tu lagi dah. Untuk membisikkan kita ni hebat, kita ni kuat, kita ni ada ilmu tinggi, kita dah banyak beramal. Tak ada dah bisikan tu tadi. Kita dah perang sampai Allah Ta'ala memberikan pertolongan hingga kita tak lagi ada bisikan-bisikan khatir setan, khatir hawa nafsu. Yang ada adalah khatir Rabbani yang sentiasa nak ngesahkan Allah, nak ngesah Allah, tenang di situ. Yang lainnya tak tenang. Kita tak mahu ada akuan diri kita. Orang benci kita, orang-orang benci kita, kita tak kisah. Tapi jangan sampai orang puji kita. Kita takut orang puji kita. Kita takut kita yang puji diri kita sendiri. Kita takut. Kita nak, ya Allah, engkau je ya Allah. Begitu peperangannya. Maka itu kita perlukan pembimbing rohani, jurulatih yang nak latih rohani kita, bukan jurulatih yang mengajar kita yang jenis jasmani, luaran jasad. Tapi guru yang mengajar batin kita ni supaya betul-betul berakhlak dengan Allah. Akhlak yang dengan Allah tu adalah dia tidak mahu melihat ada akuan diri. Kerana akuan diri itu menyebabkan kita terhijab dengan Allah. Allah tak mahu kita terhijab dengan Allah. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kalimah yang paling tinggi, paling afdal. Yang tak ada kalimah yang lebih tinggi adalah kalimah La ilaha illallah. Kita tak mainkan benda tu. Kita anggap benda tu selalulah kita baca. Padahal itu selalu kita hidupkan. Supaya urap saraf kita, daging, darah, som-som, hati, limpa, apa pun dalam diri, sekian alam diri kita ini, kita ajakkan mereka mengatakan tak ada engkau, semua yang ada hanya Allah. Sampai keluar cahaya daripada la ilaha illallah sebutan itu, maka dalam cahaya tu kita tenggelam, dibawa lebur kenderaan cahaya itu, membawa kepada ahada, mengesahkan Allah. Itulah kenderaan Nur Muhammad. Tapi selagi kita ada, selagi itu kita tak akan naik kenderaannya. Kenderaan tu harus dinaiki bila kita campakkan, kita tanggalkan, kita lekangkan akuan diri kita sendiri. Tu tadi. Bila tak ada, Allah lah yang datang memfanakkan kita. Selesai. Bila Allah dah fanakkan kita selesai, maka di situ kita akan sampai wusul kepada Allah. Kerana yang menyebabkan kita sampai kepada Allah adalah tangan kekuasaan Allah menerusi nurnya, iaitu Nur Muhammad lah kenderaan dia untuk sampai kepada nur zat Allah Subhanahu Taala. Tidak ada nur lain. Maka tu nur tu bila kita nak, kita perlu hafuzkan, hilangkan keakuan diri, baru hilang, gelap, betul-betul gelap, tak ada, baru datang cahaya tu menerangi. Bila dia terang, leburlah kita, semakin terang, leburlah kita. Maka di waktu itu Allah memfanakkan kita seperti mana Allah memfanakkan Rasulullah SAW. Allah memfanakkan Nabi Musa dan Nabi-Nabi, wali-wali Allah dengan tangan kekuasaan Allah. Barulah kita sampai kepada Allah. Tak ada jalan lain. Itulah jalan dia. Maka beruntung kita kerana dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sentiasa menghulurkan cahayanya untuk kita tenggelam di dalam Nur Muhammad, dan Nur Muhammad lah yang akan bawa kepada nur zat Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Ahmad tu tadi, dan langsung lebur di dalam ahadah, dalam ahad tu tadi. Maka apabila sampai di situ, maka pancaran nur kita akan terpancar di sekalian alam. Maka sekalian alam yang kita lihat ini semua, kita akan nampak tak lain, fa ainnama tuwallu fasamma wajhullah.
nampak lain lah. Itu cara dia. Selagi kita belum capai itu lagi, selagi itu belum kita lagi kenal Allah. Penipulah. Kalau kita kata kita kenal Allah tanpa jalan tu tadi, penipu, munafik. Jangan tipu diri sendiri. Engkau sebut nama Allah, engkau tak sampai lagi. Minta maaf saya cakap. Jadi bukan saya cakap tak bagi sebut nama Allah, tapi saya tak nak membohong pada kalian. Maka tu kalian harus faham, sampai di situ dulu. Baru kamu sebut nama Allah, betul-betul bergetar hati kamu. Sebab kamu tak mampu nak sebut nama Allah. Sebab yang boleh sebut nama Allah hanya Allah. Jadi kamu yang menyangka kamu dapat menyebut nama Allah. Sebab apa? Sebab kamu tak kenal. Yang boleh menyebut tu sebenarnya Allah. Tapi kamu merasa kamu yang menyebut nama Allah. Maka tu kamu duduk dalam kekufuran. Kamu berada di dalam kemalangan. Kamu rasa kamu dah betul dah sebut nama Allah. Tetapi kamu tak merasakan yang dapat kita menyebut tu nama Allah hanya Allah. Bila kita menyebut nama Allah dari Allah, maka baru di situlah kita akan merasakan kenikmatan yang sebenar. Di mana kita akan bertambah lagi rasa asyik. Bergetar. Gulubu wal absar. Hati kita bertambah melihat Allah, bertambah yakin, bertambah manis iman kita, manis. Kita lagi sebut nama Allah ni lagi best. Bukan jemu lagi dah, best. Sebab Allah sentiasa dia cukup sempurna menyebut namanya tanpa henti-henti. Kerana makin syok. Di situlah nikmatnya bila kita dapat sebut nama Allah dari Allah, maka di situlah kita tak akan berhenti meninggalkan nama, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi. Sebab kita dapat menyebut Allah bukan dari sebutan kita, tetapi daripada Allah punya kurnia, hingga kita sebut nama Allah dari Allah, hingga di situlah tempat yang abadi terus menerus kita akan menyebut nama Allah. Dan tidak ada nama yang lebih enak disebut melainkan nama Allah. Sebab Allah dah memperkenalkan diri Allah kepada kita, baru kita tahu Allah lah yang tahu menyebut namanya sendiri. Jadi kita nak bawa dalam kehidupan kita ni, bukan sekadar kita ingat di otak kita, tetapi kita bawa dalam kehidupan kita. Dan kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksud saya iaitu kita 24 jam sentiasa dalam keadaan kita ini mengingat Allah dari Allah. Mengingat Allah dari Allah. Jadi dia yang mengingat diri dia. Dia asyik pada dirinya sendiri. Kita bersungguh-sungguh. Dan kita takut, kita nak merasakan ada akuan diri. Kita takut. Kerana itulah bala. Itulah sesuatu kerosakan. Itulah satu kemalangan yang berat, azab yang menimpa kita. Jadi kita berhati-hati betul, jangan sampai kita merasai kita yang sebut nama Allah. Sesungguhnya dia yang mengingat dirinya sendiri. Dia yang asyik pada dirinya sendiri. Nak bawa mengapa diulang-ulangkan perkara ini? Supaya kita ini tidak jemu-jemu. Kalau tidak diingatkan perkara-perkara ni, kita tak tahu ala tujuan sebenar kita. Ala tujuan tu adalah kita berasyik sebenarnya dia berasyik dengan diri sendiri. Siapa kita? Tak ada. Siapa kita? Yang ada dia. Kita ni tidak ada. Kerana kita menumpang kepada yang diberi kita hidup. Kita tak memiliki hidup. Tu tadi. Syaratnya adalah membuang akuan diri, membunuh, ataupun kita rasa tanggalkan akuan diri, tanggalkan rasa ada diri kamu tu tadi. Tanggalkan. Supaya dapat kita duduk landasan. Kita dapat duduk betul-betul landasan yang membawa kita kepada mengesakan dirinya sendiri, yang dan sampai di situ maka menetaplah kita terus menerus wa ila rabbika farghab, iaitu ala tujuan kita adalah tanpa merasa ada diri dah, dan dialah, maknanya dialah dengan diri dia, bukan dua, dialah dengan dirinya. Itu nak dipahami. Si Ajis ni cakap senang je, padahal ni perkara bukannya senang. Kan kita ni ada, Allah bagi kita ada, mana kita ni ada, Allah pun ada. Dia nak main tu juga. Dia nak main rasa ada akuan diri juga. Bila dah main ke situ, saya cakap beratlah.
Kalimah yang Allah bagi tu kau tak faham, la ilaha illallah. Jangan kau pindah lain dulu, ilmu lain. Kau ini pun kau tak faham lagi. Maka tu yang lain-lain kalau kau ambil dalam keadaan kau jahil kepada Allah, ini yang tadi kau bilang, kau buat sesuatu amal-amal yang banyak, kemudian ilmu-ilmu yang banyak, tanpa kau kenal kepada Allah, tidak bermanfaat ilmu yang banyak, amal-amal yang banyak, kata Rasulullah. Tapi engkau faham, kenal diri, kenal Allah, dah faham engkau ni tak ada semua dalam kehidupan kau adalah cerita-cerita kisah-kisah Allah, maka engkau akan bermanfaat hidup engkau. Kerana Allah nak melihat ahsanu amala tu situlah. Allah nak melihat janji situ. Maka itu akan Allah Ta'ala turunkan kemenangan, dan orang-orang musuh-musuh Israel ke, Yahudi ke, Zionis ke, musuh-musuh Islam, munafik ke, orang kafir ke, gerun dengan kita. Sekarang tak ada gerun dah. Kebanyakan pada kita ni, kita dengan Allah tu masalah. Kita dengan Allah tu kita sendiri pun tak takut dengan Allah dah. Kita tak nak ikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, sistem sentiasa 24 jam mengesahkan Allah tu, kita dah lama tinggalkan. Hanya segelintir 1-2% ni yang betul-betul. Yang lain tu habis hancai. Sejak merdeka sampai sekarang ni. Kalau tak dibetulkan balik akidah ni, habis itu. Kita tengok. Tauhid kita tu hanya, itulah kita ingat. Kita dah sebut sekali, kita dah tauhid. Padahal kita tak faham. Boleh nak sebut sekali sampai bila kita pegang tauhid tu. Sebut sekali ya la ilaha illallah. Tapi ni kita sebut beratus kali, beribu kali hari-hari, berpuluh tahun, tapi rosak juga akidah kita. Sebab kita tak kenal Allah. Kita tak faham. Kita tak cari jalan, jumpa guru mursyid untuk menerangkan sanad dia untuk kita sampai kenal kepada Allah. Siapa sanad dia? Sanad guru-guru yang boleh bawa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Kita ambil, kalau kita ambil tarikat ni, tarikat tu insya-Allah boleh sampai. Tapi kalau kita tak ambil tarikat, kita hina, kita kata ni macam-macam tarikat ni sesat, macam mana kita nak sampai? Sebab jalan tarikat tu ada untuk jalan untuk sampai. Kerana di dalam tarikat tu ada mursyid yang arif billah, di situ dia akan bawa sanad kita untuk supaya kita dapat kenal Allah dulu. Dia suruh solok ke, dia suruh berzikir ke, dia bagi skill-skill dia ke. Baru kita akan sampai, di situlah nanti baru kita tahu, ya Allah selama ni di sini. Tapi kalau kita dah pelekehkan orang tarikat, kita kata kita amal syariat, ialah sudah cukup. Tarikat-tarikat ni mengaut, kita kata. Habislah kita. Sebab dalam syariat tak ada guru mursyid. Yang ada dalam tarikat. Jadi setiap guru-guru para wali, ulama-ulama mana pun, Imam Malik ke, Imam Amal Hanafiyah ke, Imam Syafi'i, semua ada guru-guru dia, guru-guru pembimbing rohani dia. Taraf wali, arifin billah. Semua ada. Turun anak-anak murid dia, anak-anak murid dia, semua ada. Sampai ke kita dah mula mengarut dah. Dah anggap pelik dah. Tak payah kita amal syariat dia lah, sudah yang lain-lain tu yang mengarut, nanti kita tak betul jadi. La haula wala quwwata. Rasulullah suruh amal syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Bukan syariat aja. Kita sering pakai perkataan yang salah tu tadi. Cukup kita amalkan syariat dia. Mana cukup syariat? Buah durian yang kau pandang. Durian. Boleh? Tahu pula kau nak tarikat, ambil pisau. Buka. Ambil tangan. Tu tarikat lah masuk mulut. Tarikat lah tu. Boleh pula tahu tarikat pula. Amal pula tarikat. Tu tadi. Dia kata syariat dia cukup. Itulah kata tadi. Bila tu tadi kata bodoh, boleh diajar lagi. Tapi kalau dah botol, jadi masyarakat kita kebingungan sekarang ni. Sebab mana yang betul jadi salah, mana yang salah jadi betul. Kebingungan dah jadi. Jadi dua-dua dia tak betul. Ini salah, tu salah. Sebenarnya itulah pakaiannya Dajjal bila datang. Kuncu-kuncu je begitulah. Dia buat kita kebingungan. Supaya tak usah kenal Allah. Tak usah kenal Tuhan. Amal dia banyak-banyak. Dia kata, banyak dah kau amal. Bagus. Lepas tu, ilmu kau tinggi. Lagi-lagi cari tinggi. Ilmu kenal Allah, tak payah. Kau dah ilmu dah tinggi. Pegang pada tu je. Habis ganaplah kita. Jangan salahkan Dajjal. Jangan salahkan Iblis. Salahkan diri kita sendiri. Akuan diri kita tadi. Puncanya tadi. Kesombongan diri kita.
Kita rasa macam kita dah cukup betul lah. Maka itulah terjadinya tadi kesombongan. Bila kesombongan tu berlaku, maka kita dah mengundang, iaitu azab. Kita yang minta azab Allah SWT. Bila dah kita dah diazab, pertolongan Allah tak sampai, maka orang-orang Yahudi Zionis ni, orang kafir-kafir ni tak respect dah kita, tak takut dah dengan kita dah. Penipu je lah. Kita je buat-buat takutkan dia. Dia tak takut dengan kita sikit pun. Sebab kita masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah saya cakap tadi, kembalilah. Sekarang ni umat Islam diperbuat macam bola, kata Nabi. Nabi dah pesan 1400 tahun dulu dah. Akan datang umatku dibuat macam bola tengah meja, ataupun macam meja makanan ni dibuat kita orang kafir. Orang Yahudi buat kita. Senang-senang je dia. Engkau doa macam mana, engkau solat macam mana pun, dia tetap ratah engkau seperti atas meja makan. Kenapa apa? Engkau ramai. Nabi kata waktu tu umat Islam ramai, paling ramai. Tapi mengapa boleh buat jadi macam tu? Mereka ni seperti buih di lautan. Sebab apa? Lembik. Sebab apa lembik iman mereka? Sebab mereka dah berpenyakit waham, iaitu cinta dunia, takut mati. Takut mati tu sebab apa? Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Maka tu dia takut mati dan juga cinta dunia. Bila dah cinta dunia, habislah. Yang boleh pegang dunia ni orang Yahudi, orang-orang yang tak Islam ni, dia dah lama pegang dunia dah. Jadi kalau kau nak pegang dunia juga, jadi kau ikut menyembah kepada sistem dia. Inilah dia. Nampak sangat engkau ni dah kena penyakit waham. Tak nak ubat dah tu. Tak nak jumpa guru mursyid Arif Billah. Ubat penyakit waham tu biarkan. Daripada pemimpin atas sampai ke bawah, rakyat semua dah terkena belitan penyakit waham. Itu Nabi risau, kita tak risau pula. Buat tak tahu, buat dek je. Kau main nak menolong Yahudi orang tentera Islam di sana. Sana dah kuat dah tentera Islam, mati syahid. Kita je ni yang kesian dia orang tengok kita ni. Sebab kita hancur dah kita ni. Ni tak lama lagi hancur lagi perjanjian apa benda yang kita nak berjanji dengan. Tak cukup-cukup berjanji lagi dengan sistem Yahudi tu. Daripada dulu satu janji ke satu janji, perjanjian dengan orang zulumat kegelapan tu Yahudi tu, kau pergi sign, pergi janji sikit demi sikit janji. Lama-lama ni lagi teruk, lama-lama kau diatur kau macam robot nanti. Semua dia susun pemakanan, tentera, perbankan, semua dia dah kontrol semua dah. Habis dah kau. Tanah-tanah kau semua tak ada dah. Semua dia akan pegang semua. Sikit nanti dah kena macam mana boleh tanah dia pegang? Baru nak terperanjat pula dah. Kau kan dah tahu cerita Nabi. Kau dah tahu dia tu penyamun kan? Dia tu penyangak Yahudi tu. Kau pergi ikut sistem dia buat apa? Lepas tu buat pelik pula. Sudahlah, ni masih nak ada kesempatan lagi ni, boleh ni. Pemimpin kita, pemimpin Islam, raja kita, raja Islam. Jangan sampai dah raja pun dah tak ada kuasa, tak ada apa, nanti dibuat tak lama lagi. Baru tergege-gege. Nak lantik kita ada raja, tak guna dah. Jangan tu baru nak menyesal. Tak guna menyesal lah. Sekarang ni, masih ada peluang lagi ni. Ni Allah dah bagi banyak peluang daripada merdeka sampai sekarang. Kita banyak leka, lalai lagi. Dengan hancur dengan perubatan, hancur dengan sistem pelajaran, anak-anak kita mensekutukan Allah je. Tak reti nak bawa anak-anak kita pada sistem Allah SWT, iaitu mengesahkan Allah. Tak ada yang kita nak harapkan anak kita nanti. Yang kita harap anak kita dapat sijil, dapat ni, dapat PhD, kita bangga. Padahal dalam pada itu, anak kita mensekutukan Allah, kita tak rasa macam itu malapetaka besar. Apa ni? Apa dah teruk sangat kita kena tipu ni? Buat dek pula. Lebih rela kita anak kita dapat PhD daripada anak kita dapat mengesahkan Allah. Kita tak bangga anak kita dapat mengesahkan Allah. Itu PhD yang paling tinggi. Tak ada PhD yang paling tinggi, iaitu anak kita dapat mengesahkan Allah. Yang lain tu tak ada pun tak apalah. Bukan saya cakap tak perlu. Tak ada pun tak apa. Yang perlu ada anak kita adalah dia tahu mengenal diri, mengenal Allah dan mengesahkan Allah 24 jam. Itu adalah tujuan kita dihidupkan, dan semua anak cucu kita kena ajar ke situ. Para rasul, para nabi, para wali Allah, mursyid Arif bin Billah, semua dia ajar anak-anak dia, masyarakat dia semua ke situ. Nombor satukan Allah dalam hidupnya 24 jam. Mengesahkan Allah. Dah tak tahu ke? Buta dah.
Tu maka itulah kita kena bangkit balik. Tak ada jalan lain lagi untuk kita mencapai kemenangan yang sebenar, merdeka yang sebenar, melainkan kita semua kena bangkit balik menomorsatukan Allah. Jangan menomorsatukan sistem Yahudi. Janji, sign agreement, sign perjanjian dengan orang-orang yang mendapat kemurkaan Allah. Perjanjian dengan orang yang Allah Ta'ala isytiharkan musuh. Allah tak nak tu kau berjanji dengan kau pergi sejanji. Nampak sangat ni otak kau tak betul lah. Tu senang cakap kan? Sudahlah. Tu orang dah tegur, Allah dah perlihatkan, sudah. Jangan lengah-lengah lagi, jangan lalai lagi. Nak cakap saya tak betul lagi, apa yang tak betul? Saya bagi tahu ni tegas, ikhlas saya. Saya sayang. Saya bukan berani, saya sayang. Tak lama lagi kalau dibiarkan, tak lama lagi kau jadi robot lah. Kau jadi zombie dah. Ini pun dah lunyai dah. Banyak yang jadi masyarakat kau Islam jadi zombie. Suruh renggang solat, renggang tak sedar lagi. Siapa yang ajar kau renggang tu? WHO Yahudi tu tadi. Dia gelap pula, dia suruh kau yang terang pula kau ikut gelap. Buat apa? Sudahlah tu. Sudah bertobat. Jangan kata nanti-nanti lagi dah. Tak ada masa nak nanti-nanti dah. Sudah. Ini negara kita, pemimpin kita lagi kena cepat sedar ni. Dok khayal lagi. Lawyer dah lama sangat dah. Tengok perangai korang ni, lawyer dah. Sudahlah tu. Allah tu tunggu dah, nanti kita dah lama sangat. Macam-macam Allah dah tunjukkan perumpamaan. Kita buat bodoh je. Allah tu sayang kita, tegur kita macam-macam. Macam mak kita lah sayang kita. Suruh balik, kita tak nak balik. Dia sayang balik, nak dia pujuk juga. Kau buat dek je. Kembali nak, selamat duduk dengan mak nak. Kau buat dek, buat tak tahu. Tak nak, tak mau layan, tak mau apa tegur. Buat tak tahu je apa yang mak kita panggil. Mak kita panggilan sayang. Supaya Allah lah panggilan sayang, kembali pada Allah. Kau nak selamat sini, ya, hamba ku. Kita buat dek, kita melawan lagi. Kita buta, buat buta. Kita tutup telinga kita, buat macam tak dengar panggilan Allah. Allah tunjuk pula perumpamaan macam-macam, kita tutup mata kita pula. Kita ikut hawa nafsu kita. Kita ikut pula jalan-jalan yang kita tak nak tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak mahu jalan yang sesat, iaitu jalan akuan diri. Berhala diri kita sendiri. Kita jadikan patung, kita sembahan diri kita sendiri. Lepas tu mudah kita nak ikut patung berhala Yahudi tadi, jejak langkah dia, sistem dia. Ikut jalur dia lagi, jalur kegelapan. Dahlah kita jadikan kita sebagai Tuhan patung. Itu tadi. Tak rasa lagi najis ke? Tak rasa lagi ke kita ni kotor sangat ni? Tak ada air lautan yang boleh bersih, melainkan kita bertobat, serah diri pada Allah, ikut jalan tauhid, mengesahkan Allah. Matikan akuan diri kita. Itu aja nak jalan taubat bersih. Bukan istighfar puluh ribu. Bukan saya tak bagi istighfar. Kesadaran dulu. Baru kau boleh selamatkan diri kau dulu. Baru boleh kita nak selamatkan yang umat Islam lain di Palestin, di Chechnya, di mana seluruh dunia kita boleh tolong nanti. Tapi kita sendiri sakit, masalah dengan Allah Ta'ala, buta tak nampak Allah di dunia ni. Tersesat di jalan ni, dengan Allah pun kita tak berasa pun. Kehidupan kita 24 jam fikirkan akuan diri kita. Macam mana aku nak kaya lagi? Macam mana aku nak berjaya lagi? Berjaya apa benda pun tak faham. Kejayaan adalah kita mengesahkan Allah. 24 jam itu kejayaan. Itu yang Allah nak pandang. Yang lain ni, dunia ni semenjak Allah ciptakan hanya sebutir pasir di tepi pantai je. Kau pergi gila-gila tak ada maknanya dunia ni tadi. Ambil sekadarnya dan betul-betul dengan Allah. Wa ila rabbika farghab. Ala tuju kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa isteri anak kita tak sayang ke kita? Isteri anak-anak kita tadi. Kalau kita tak ubah, kita ni ketua kapal nakhoda tu, bawa anak, bawa isteri, cucu-cucu kita. Kalau kita sendiri bawa nakhoda kita ke mana arah kita tak tahu, habis semua anak isteri kita pun habis. Tak sayang ke? Jadi Allah tu sayang lagi pada kita sendiri. Kita ni ingat kita sayang diri kita, Allah tu lagi sayang. Pasal kita sayang diri kita tak betul lagi.
Yang betulkan kita hanya Allah yang bagi tahu kita, yang bagi faham kita. Kenapa kita tak duduk dengan Allah, tak ikut arahan Allah, tak ikut sistem Allah? Allah cuma nak kita selalu rasakan dia, jangan rasa engkau ada. Itu je. Tapi tidak, kau nak rasa engkau ada, bila rasa engkau ada, macam-macam nanti kau tak cukup juga. Dia bagi dunia seisi pun kau tak rasakan cukup lagi. Kau cinta dunia. Sampai hati kau mati. Dia bagi lagi. Bukan supaya engkau dekat dengan Allah, dia bagi kau lagi jauh lagi. Jangan salahkan Allah. Allah tu sayang bagi perumpamaan kau buat dia. Jangan sampai keluar air mata darah baru nak menyesal macam Firaun. Dah tenggelam sakaratul maut baru, ya Allah, aku beriman pada Tuhan Musa. Dulu kau pergi mana mengaku kau Tuhan? Pasal kau tak pernah sakit bila dah sakaratul maut sakit baru kau sedar. Kau tak boleh daya upaya dah. Hanya engkau ya Allah, Tuhan Musa yang boleh selamat. Menyesal tak guna dah. Banyak lagi perumpamaan yang Allah Ta'ala kata orang-orang yang engkar ikut hawa nafsu. Jadi patung batu pun ada ditunjukkan oleh Allah. Macam-macam lagi. Kau nak mencabar Tuhan, kena jadi patung. Kau suruh minta pada Allah, cabar Allah. Bila turun bala, kalau betul Allah tu kuasa, kau cabar Allah Ta'ala. Ya Allah memang tunggukan waktu dia. Kau tak payah cabar Allah. Cukup waktu dia sampai kau akan kenalah. Tak payah kau nak turun cepat pun. Allah bagi peluang. Jadi jangan kita rasa sombong pula. Rasa tak kena apa pun, hidup aku makin mewah pula. Kita rasa kita dah betul pula. Padahal kita solat pun susah. Kita nak ingat Allah pun susah. Lepas tu kesenangan dibagi, kita rasa Allah suka dengan aku lah. Macam-macam dia bagi kesenangan kat dunia. Padahal Allah bagi tu supaya engkau beringat engkau ni telah jauh dengan Allah. Engkau sebut nama Allah pun tak best, tak rasa manis. Engkau dah rasa makin sombong, penyakit waham tu melekat pada diri engkau. Sudah. Ini masih lagi dibagi ingat oleh Allah SWT. Macam-macam. Allah bagi lagi rezeki lagi. Allah tak bagi susah macam penduduk Palestin. Nak makan sebiji korma pun susah satu hari. Kita satu hari 3 kali makan, macam-macam makan. Tak bersyukur ke kepada Allah SWT? Malah kau membantah, membalah-balah dengan Allah Ta'ala, ikut sistem hawa nafsu akuan diri kau. Allah sayang, jangan. Allah sayang. Kembalilah, irji'i ila rabbiki, kembali kepada aku sayang. Tak, kita buat dek. Ya Allah. Kita buat lagi kerosakan, kita buat lagi kekotoran, kita buat lagi sesuatu yang kita ajak manusia untuk lalai lagi. Bukan kita je lalai, kita ajak geng-geng kita sama-sama lalai pula. Lama-lama kita duduk golongan-golongan Yahudi tu. Dan memang tempat dia tu dah Allah tetapkan, neraka jahanam. Bagi siapa je? Bagi ada hati baginya. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah Ta'ala kata dalam surah Araf ayat 76. Allah Ta'ala telah aku siapkan neraka jahanam, neraka yang paling teruk. Lembah yang paling dalam, paling azab sekali daripada lembah-lembah neraka yang lain. Dalam dia 60 tahun. Baling batu 60 tahun bau jejak dalam tu. Rasulullah kata. Itu disiapkan untuk siapa tu? Untuk bagi orang yang ada hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati kolbun tapi tidak mahu memahaminya tadi. Dia rasa diri dia boleh bergerak. Diri dia Tuhan. Diri dia ada akuan diri. Itu jenis manusia yang dia tidak tahu. Dia ada hati, dia tidak memahaminya. Dia rasa diri dia ada. Diri dia hebat. Diri dia kuat. Diri dia kaya. Diri dia ada ilmu. Diri dia yang beramal. Itulah jenis manusia yang Allah siapkan neraka jahanam dia. Lahum qulubun la yaf, dia tak mau faham. Dia rasa dia ada. Dia tak mau faham. Itu tadi. Itu satu lah. Dia ada sambung lagi. Cukup satu aja. Itu kita tanya pada diri pemimpin kita nombor satu. Tanya pemimpin-pemimpin kita sama ulama-ulama kita. Tanya sampai kepada siapa yang dapat jawab itu maka beruntung. Siapa yang tak dapat jawab maka dia tak kenal lah Tuhan tu. Dia tak kenal Tuhan, tak payahlah dalam kubur lagi. Dia memang dah kena azab dah. Tak payah soal pun dah kena azab dah. Pasal di dunia lagi dia tak mau kenal Allah. Macam mana dia dalam kubur dia nak jawab dia kenal Allah. Jadi di situlah lahum qulubun la yafqahuna biha. Malangnya manusia. Di dalam qalbunnya Allah dah perlihatkan tanda-tanda
iaitu Allah yang ada, yang wujud dalam dirinya dan di luar, tapi la yafqahuna biha, dia tak mau memahaminya. Itu manusia neraka jahanam. Mereka ini sifat dia seperti binatang ternak dan lebih teruk lagi daripada binatang ternak. Ini bukan saya cakap, Allah SWT bagi tahu. Supaya ingatkan kita kembali kepada Allah. Jangan rasa ada akuan diri. Bahayanya tadi. Bahaya sangat bila ada akuan diri ni. Kalau tak cepat disembuhkan, jumpa guru mursyid, tabib yang diutus oleh Nabi SAW, iaitu guru mursyid yang arif billah, selagi tak jumpa, nyaya lah kita. Padahal dia ada di sekeliling kita, di tempat kita masing-masing. Tapi kesombongan kita rasa ilmu kita banyak, amal kita dah banyak, kita tak perlu kita buat dia syariat ni. Kenalah kita. Malang nasib kita nanti. Itu semalang-malang manusia. Dia menyangka kat dunia ni dia betul, dia banyak beramal, dia dah ilmu dah banyak, dia tak payah cari guru mursyid, tak payah kenal diri, kenal Allah. Mereka tu semalang-malang manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang yang kembali kepada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka orang ini akan tenang sentiasa dengan Allah. Dia tidak ada kerisauan. Dia dah mendapat kemenangan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjaminkan keamanan. Allah sendiri jamin keamanannya. Bila Allah dah jamin, siapa yang boleh membuat kita huru hara, malam bila Allah dah jamin kita, kata satu orang wali Allah, Syekh Abdul Qadir, bila Allah dah jamin keamanan kita, maka musuh-musuh kita semua akan jadi cair, akan jadi lemah, akan jadi gerun kepada kita. Sekarang musuh-musuh kita, Yahudi, Zionis ni semua ni, dia tak ada rasa takut langsung sikit pun dengan kita. Sebab kita dengan Allah bermasalah. Cuba kita dengan Allah tak masalah, kita betul mengesakan Allah, kita kenal diri kita, menerusi mursyid kita, arif billah, kita tenang, kita betul-betul yakin, kita tak takut mati sebab kita tahu kita sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersedia untuk mati kita syahid, hidup kita mulia mengesakan Allah. Kita dah jumpa dah ala tujuan kita sebenar. Mati tetap mati. Yang perlu kita takut adalah kita ini tidak ingat, tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Itu lebih bahaya lagi. Mati tetap mati. Mati dalam keadaan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak. Kata-kata semangat ni sekarang ni. Banyak kena ulama-ulama yang betul-betul ulama warasatul anbiya ni kena jelaskan betul-betul kepada masyarakat Islam sekarang ini. Surau di masjid, di mana pun pusat-pusat agama Islam buat ni, ini kuatkan umat Islam. Akidah umat Islam sekarang dah teruk, engkau ajar yang lain buat apa? Tu cakap jadi. Saja lagi yang lain-lain ni dah terlampau banyak dah di bab dia. Diorang ni dah faham sangat. Ini yang tak faham akidah dia. Dia tak bawa dalam kehidupan dia 24 jam. Ataupun kamu orang dulu repair diri kamu, dia orang korang dulu. Kamu pun tak kenal diri, tak kenal Allah kan? Macam mana kamu nak ajar ni, macam mana? Oh, kami ajar fiqh. Dalam fiqh tu ada tasawuf, ada akidah tau. Rasulullah ni dia satu je ilmu dia, Allah bagi kuasaan. Ilmu akidah aja, semua dia dapat menguasai ilmu lain. Tapi kalau ilmu akidah tu tak ada, yang lain-lain tak boleh akan jadi kukuh. Special Rasulullah tu dibagi ilmu. Kita pegang ilmu akidah yang Rasulullah ajar. Tauhid 13 tahun tu kita pegang betul-betul. Jumpa mursyid arif, kita pegang tu, semua ilmu akan jadi kuat ilmu kita nanti. Tapi kalau tak ada ni tauhid ni, ilmu ni, kita pegang lain-lain, pegang mana pun tak kuat. Malahan tak menambahkan kerugian, rugi lagi kita. Tu tadi. Jadi jangan salah tujuan kita. Kita kena tahu ihdinas siratal mustaqim. Kita dah mohon pada Allah jalan yang lurus. Allah tanya jalan lurus yang mana? Kita tak pernah tanya diri kita jalan yang lurus yang mana? Jalan yang lurus tu adalah kita bila sebut dia kepada ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan lurus. Jalan lurus yang mana? Jalan lurus yang mana engkau beri kepada Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain, siddiqin, syuhada, orang-orang arif billah. Apa dia? Iaitu hilang akuan diri. Mengenal diri, mengenal
Allah itulah jalan yang sebenar-benar. Jalan yang benar. Kalau kau tak ada tu, kau cakap jalan lurus pun, kau tak akan lurus juga. Yang lurus tu bila kau buang akuan diri kau, betul lah kau tu. Tapi selagi kau buat baik, kau rasa kau yang baik, tu bukan jalan yang benar. Jalan yang benar adalah kau tak ada lagi rasa keakuan diri, maka setiap nafas kau turun naik, semua dia mengesakan dirinya. Dalam kehidupan kau, apa pun yang berlaku, kau tahu ini semua cerita-cerita mengesakan kisah dirinya sendiri. 24 jam kau dah berzikir, bukan saja sir, zikir yang lebih halus daripada sir, iaitu zikir khafi. Diri kau dah tak ada. Itu zikir khafi. Nafas kau pun tak ada, nyawa kau pun tak ada, roh kau pun tak ada, yang ada semua dia je. Itu zikir khafi yang paling halus. Maka pancaran orang yang zikir khafi ni, maknanya akan terkena kepada orang-orang kafir ni, kan? Boleh mati tu, terbakar, hancur. Tu Nabi Isa tu, nafas dia tu mengesakan Allah. Nabi Isa, nafas dia turun naik, sekali turun sekali naik tu, boleh membantai pancaran tajamnya tadi, membantai 100,000 orang kafir, orang munafik. Yang jarak dia 100,000 kilometer. Main-main tu Nabi Isa, Allah Ta'ala bagi kekuatan tu. Begitu juga orang yang mengikuti jejak, iaitu Imam Mahdi pun memiliki kekuasaan begitu. Dan pengikut-pengikut Imam Mahdi, salah satu dia Bani Tamim, yang berada kita ni di Nusantara, Bani Tanah Melayu ni. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kemboja ni semua tanah Nusantara ni. Ni Bani Tamim ni. Yang Allah SWT bagi tahu pada Nabi ni yang akan membantu Imam Mahdi. Kita beruntung. Tapi apa persiapan kita? Kadang kita ni bagi keuntungan, tapi kita tak sedar diri pun tak guna juga. Kita dah dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Tak lama lagi Imam Mahdi datang, kita lah dia Bani Tamim yang akan. Tapi kalau kita tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, kita silap-silap akan jadi musuh. Kita tak duduk dalam golongan Bani Tamim yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW belah timur ni sini. Allah nak bagi kekuatan tu nanti. Bila terbuka Imam Mahdi turun, terbuka karamah Allah Ta'ala, mukjizat Allah turun, terbuka di pintu langit, karamah tu turun, masuk kepada orang yang kenal diri, kenal Allah, yang dah tak ada keakuan diri, Allah downloadkan. Tapi kalau kau rasa ada keakuan diri lagi, mana boleh masuk benda tu suci. Dari itu sekarang ni kita persiapkan, kita lah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan musuh-musuh Allah tadi. Tu tadi. Takut mereka, gerun mereka tengok kita. Nafas kita pun dia tak berani nak rapat. Ni tentera Dajjal tak mampu hadapi kita. Tu tadi. Dan yang menghapuskan Dajjal nanti adalah Nabi Isa tadi. Cair dia kena nafas Nabi Isa tadi. Tak boleh gerak dia. Bukan tandingan kita lah. Tadi kita ni akan berlawan dengan tentera-tentera Dajjal tu tadi. Tu tadi. Dan itu mari kita sama-sama, kita dibagi peluang yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan lepaskan peluang kurniaan Allah ni kepada kita sebagai Bani Tamim yang akan menyokong, berjuang bersama Imam Mahdi, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta pencerahan lagi dan pertukaran kepada sahabat kita Syekh Latif dan juga Alang dan Bang Indra. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang mana dengan limpah kurnia hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat, kasih sayang dan pilihan, keizinan daripada Allah SWT jua, maka alhamdulillah pada petang Jumaat yang penuh dengan kemuliaan, keberkatan ini, Allah SWT telah menyusun, mengatur dan meletakkan kita dalam satu majlis yang sangat besar, tinggi di sisi Allah SWT, itu majlis tauhid, kena dia, kena Allah, dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keesaan sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri. Jadi alhamdulillah, majlis kita sama-sama dibimbing oleh pembimbing rohani yang mana kita syukur sangat-sangat supaya kita sama-sama dapat ajak diri kita ajak kawan keluarga kita
jiran-jiran kita dan seluruh manusia lah, supaya mengambil ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah ini, awaluddin ma'rifatullah ini, ilmu yang awal, ilmu yang pertama, yang utama ini, itu kita nak mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala lah di dalam segala pekerjaan, di dalam segala kehidupan kita. Daripada kita bangun tidur, di dalam tidur sekalipun, tinggallah kita tidur kembali 24 jam, kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengutamakan, menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu daripada benda-benda lain. Segala yang kita pandang, kita nampak Allah Ta'ala dulu. Segala kita dengar pun kita nampak dengan pendengaran Allah Ta'ala. Segala yang kita buat, kita hendaklah rasakan bahawa itu adalah Allah SWT yang kurniakan, yang buatkan, bukan kita. Kita tidak ada apa-apa. Kita nafikan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimah nafi dan isbat. Kita nafi dan buangkan keakuan diri kita dan isbatkan kudrat Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Jadi itulah bila kita kenal diri dan kenal Allah SWT, maka akan datanglah keamanan, akan datanglah keikhlasan sekalipun di dalam amal ibadah kita. Karena kalimah itu sendiri dinamakan kalimah ikhlas, kalimatul ikhlas, kalimah yang dibawa oleh semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam, 124,000 para anbiya daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyeru manusia kepada kalimah la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu lain macam mana Ustaz kata tadi akan datang, akan dicurahkan, akan dibukakan jalan-jalan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila hati kita kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita buang keakuan diri. Maknanya kita tak syirik kan, tidak bersyirik dengan Allah SWT. Kita kata kita pun ada, Allah SWT ada, jadi dua syirik. Jadi kita tidak ada, kehidupan kita tidak ada, diri kita pun tidak ada. Yang ada hanyalah Allah SWT tajalikan. Allah SWT ciptakan kita sebagai makhluk, sebagai tanda-tanda kebesaran dia, sebagai tanda kekuasaan dia saja. Jadi kita nak letakkan Allah SWT hanya semata-mata zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Tidak ada sekutu bagi dia. Jadi semuanya kita buangkan. Seluruh alam ini kita buangkan. Allah SWT lah yang meliputi segala sesuatu. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, itulah sedikit kongsian daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat hadir pada petang ini dalam majlis untuk kita mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita membuang segala berhala-berhala yang ada dalam diri kita, dan kita menguatkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala qalbun salim, hati yang selamat dan sejahtera daripada syirik dan segala perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak redha. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul pada petang Jumaat yang mulia ini. Seperti mana yang Allah Taala sendiri yang memperjalankan kita, bukan daripada kita tapi daripada Dia yang memperjalankan kita agar kita sentiasa duduk dengan Dia. Duduk dengan Dia tu apa? Bukan duduk dengan dia, duduk sebelah dia, bukan. Duduk maknanya tidak merasai keakuan diri, menyatakan semua Dia, menyatakan semuanya yang Esa. Itu kehidupan kita ni,
Kita ni dihidupkan untuk bukan nak menyatakan kita hidup, tapi nak menyatakan dia yang esa. Alhamdulillah, saya jawab sikit tadi, live tadi ada orang soal, kenapa diulang-ulangkan membuang keakuan diri, membuang keakuan diri. Jadi saya tadi pun ada isteri saya type tadi, macam mana yang dikatakan kenapa kita kena ulang-ulang benda ni? Sebab pertama saya nak nasihatkan kepada pendengar tadi yang bertanya tadi tu, jadi pendengar yang baik dulu. Jadi pendengar yang baik dahulu, dan lepas tu cuba tuan atau puan merasakan bahawa susah ke atau senang nak buang keakuan diri. Susah ke senang, saya nak tanya. Jadi nanti ini terjawab dia terjawab insya-Allah. Sebab kita nak sama-sama, sebab saya tu Allah Taala memperlihatkan tadi tu. Saya pun tak pernah lihat, tak pernah tengok pun live ni, tak pernah jawab pun komen-komen ni, tapi Allah Taala gerakkan tadi. Jadi kita nak sama-sama, sebab dia tanya tu dalam keadaan pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itulah jadi pendengar yang baik, sami'na, dia akan dapat ketaatan, wa ata'na. Sebab keakuan diri ni amat-amat bahaya. Banyak kumpulan-kumpulan yang dalam diri kita ni bermain dalam diri kita. Sebab apa saya boleh cakap macam ni? Sebab saya mengharungi benda tu. Kalau sang guru apatah lagi, dia lagi mengharungi lah. Kalau sang guru belajar dulu, lagi mengharungi. Saya ni apatah lagi, saya pun belajar juga, tapi mengharungi benda tu. Rintangan yang dikatakan bahaya tentang keakuan diri ni. Tu kata bukan senang. Dan sebelum ni pun saya cakap, kawan saya, sahabat saya, dia cakap susah nak buang keakuan diri. Bila dia merasai macam mana nak menafikan keakuan diri, susah juga rupanya. Tu cakap baru kau tahu susah kan? Sebab dia Allah Taala bagi dia mengharungi benda tu walaupun sikit. Tapi itulah dia menampakkan benda tu. Jadi Allah Taala panggil tu. Itu Allah Taala panggil tu. Panggilan Allah tu. Dia mengharungi. Maknanya Allah Taala nak bagi perjalanan, bagi nak mengharungi yang dikatakan membuang keakuan diri ni. Bukanlah kata kita dengar talk ni hari-hari ulang dengar membuang keakuan diri ni, bukan kata benda ni ini saya cakap step dia. Kalau tuan-tuan tak pernah merasai rintangan yang nak buang keakuan diri ni, tak pernah lagi rintangan, aku dah buang dah keakuan diri. Kita bercakap, saya pun sama. Kalau saya bercakap dengan talk ni, membuang keakuan diri yang ada hanya Allah, membuang keakuan diri hanya Allah, tapi dia tak ada rintangan tu, dia kena perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebab tu saya cakap, tuan-tuan kena bersabar. Sami'na, jadi pendengar yang baik dulu. Jangan terus menghukum dan terus nak bertanya dalam keadaan hawa nafsu, jangan. Tu saya cakap, kalau dengar jadi pendengar yang baik tu apa dia? Menjadi pendengar yang baik ataupun mendengar dengan pendengaran Allah Taala. Mendengar dengan pendengaran Allah Taala. Itu dia. Jangan ada yang dikatakan musuh yang tersembunyi tadi. Ustaz Aziz ada cerita tadi kan. Bukan kita dalam keadaan kita orang tengok kita berlemah lembut ataupun merendah diri. Kita nak itu jangan tertipu tu. Sebab orang ahli Allah dia melihat dari dalam. Bahaya, bukan bahaya tau, tapi malulah sikit dengan ahli Allah ni. Dia tengok dari dalam, bukan dia yang tengok, melihat dengan penglihatan Allah. Saya tak tahu jangan sangka-sangka, jangan main tuju-tuju sangkaan-sangkaan yang tak baik. Tu cakap bersangka baik pun ada had dia. Kalau kita nak cakap bersangka baik tu macam mana keadaan dia. Tu cakap insya-Allah kalau tuan atau puan tadi yang bertanya tadi, saya jawab dari segi itulah, dari segi kasih sayang yang saya dapat. Sebab saya rintangan itu bukanlah kata saya hadapi rintangan tu saya lepas, bukan. Saya ni masih berperang lagi ni. Perang. Itu yang Rasulullah cakap. Perang Badar memang susah. Memang berat perang Badar tu. Tapi perang yang lebih hebat, perang hawa nafsu ni, membuang, menafi betul-betul keakuan diri ni. Dia berbuang, jangan rasa ada kepemilikan. Sikit pun tak boleh ada rasa kepemilikan. Ni kalau kita sebut ada buang keakuan diri, tapi ada dia tak perasan, payah tu. Masalah besar tu. Sebab dia tak tahulah, itulah. Masing-masing lah, masing-masing tu kena tengok, kena perhatikan tu. Sebab tu dia kena betul ada pembimbing rohani. Macam saya cakap tadi kan, sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW, sahabat dia adalah Rasulullah SAW, dan guru dia adalah Rasulullah SAW. Jangan ada tak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ini Rasulullah sahabat aku je. Tapi ada tak dia cakap dia tak menganggap Rasulullah itu sebagai guru dia? Mana ada? Itulah ikutan yang kita nak ikut. Fattabi'uni yuhibbukumullah.
Macam kita ada guru rohani, sahabat kita, abang kita dan sebagainya. Kalau kita anggap abang, anggap tuan, anggap sahabat, dan kita kena menganggap dia sebagai guru kita, membimbing hati kita kepada Allah. Kita dah jumpa. Apa kita ketepikan pula? Kenapa kita anggap sahabat je? Tak boleh. Menganggaplah guru. Ya Allah, depan mata. Contoh saya nak beritahu. Pendengar YouTube dan sebagainya. Ataupun yang memang dah jumpa, dengar je. Jadi CCTV je. Ni saya nak cakap ni sebab dah penghujung ni. Dah hampir ni penghujung. Kena carinya tu, kena betul-betul lah diri tu. Diri kau tu dah tak ada pembimbing, dah tak ada pomen kereta kau yang dah rosak tu. Jumpalah betul-betul. Kan? Jumpa betul-betul. Ini saya cakap secara tegas ni. Terpulang lah orang tak suka saya peduli apa. Kan? Saya tak peduli pun dengan kata-kata orang. Saya peduli dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Sebab dengan rasa kasih sayang daripada situlah, melihat daripada kalam Allah mutakallimun ni, itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu nak cakap apa ni. Kan? Tadi pun lepas solat Jumaat pun kan didoakan begitu. Tapi lepas semayang saya nampak semua kena bom. Akidah kita semua kena bom, saya tengok. Allah Ta'ala lihat. Mata basariah. Semua kena bom. Kan, jemaah-jemaah. Kan, semua kena bom. Apa akidah dia? Kepemilikan. Rasa kepemilikan. Kan, solat qayyumiyah dah berdiri lagi. Macam-macam lah bergerak dan sebagainya. Kan, semua kena bom. Kita tengok, kita lihat daripada pelajaran yang Allah Ta'ala letakkan di Gaza tu. Kan, di bom dan sebagainya. Itu sibuk yang tu pula. Kan, sibuk diri kita ni yang dibom ni. Akidah kita dibom ni. Itu kita kena sibukkan. Kalau kita cerita pasal yang tu, ini yang nak kita ceritakan. Engkau ni sana tu dah memang ni dah. Tu saya cakap perkongsian share di Bacok itu, kan. Kita ni memang dari kelompok kita memang kelompok Gaza tu memang dah kuat dah. Kan? Mak dia sampai nama dia Ibrahim, nama dia di Palestin tu, kan, mati syahid. Anak aku syahid, alhamdulillah, syahid. Alhamdulillah, suka mak dia, gembira. Kan? Sampai dia angkat anak dia tu. Kan? Gembira, anak aku syahid, alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan sedih, alhamdulillah. Dia orang dah kuat. Kita yang tak kuat, kita yang kena bom. Allah Ta'ala bagi cerita tu, kita ni dibom. Tadi Allah Ta'ala bagi satu cerita yang Allah Ta'ala buka mata basariah saya tadilah. Terpulang. Itu saya yang dapat. Yang lain saya tak tahu. Ini saya yang dapat, saya ceritalah. Dan apa yang saya rasa. Kan? Kita ni dibom tu, kita tak perasan lagi. Tetap betul-betul tak tegak asyidah wal kufar tadi tu betul. Kan? Kita doa tu untuk diri kita, tak apa. Kan? Pasti macam dapat kekuatan tauhid tu untuk apa sebenarnya? Untuk kita sentiasa mengesahkan Allah. Kan? Tu dia. Jadi itulah sama-sama kita perhatikan apa yang dikatakan simbolik-simbolik yang Allah Ta'ala letakkan. Kalau peperangan Zionis tu untuk apa? Kalau Gaza tu apa dia? Kan? Peperangan besar yang di sana tu kenapa Allah letakkan? Itulah. Kita tekan yang ni sebenarnya. Kena tekan yang ni. Bukan tekankan sejarah tak. Kan? Kita tekan yang ni, akidah kita yang dah dibom. Kan? Sampai Gaza pun doakan kita supaya jangan tertipulah dengan korang punya doa tu. Kan? Aku patut doakan korang ni, patutnya. Tu dia sebenarnya. Ikut dalam segi inilah, dalaman dia lah. Memang tak salah pun doa. Tapi kita, lepas doa tu selepas habis, pom, habis, bom, kena. Pendengaran saya masa tu. Kan? Itu Allah Ta'ala munculkan dalam rohaniah saya. Kan? Allah habis semua. Kan? Kalau tak betul-betul tak dapat mursyid Arif Billah, habis. Pendengar-pendengar YouTube yang dah dapat depan mata, silakan terus pegang. Dapatkan Arif Billah, mursyid Arif Billah. Pegang betul-betul. Jangan kau tertidur. Kan? Tertidur dengan di zon selesa. Kan, selesa sangat ke duduk kehidupan kita ni yang penuh dengan kekafiran, kemunafikan. Selesa ke kita? Ni saya cakap tu dia kata. Kita banyak benda yang kita Allah Ta'ala perlihatkan dalam diri kita. Jadi saya Allah Ta'ala perlihatkan dalam diri kita, saya share lah. Kan, moga-moga jangan sampai tertipu dengan tipu daya yang dalaman tu.
keakuan diri tu. Kan? Banyak. Saya sampai sakit kepala belakang ni. Saya sakit kepala belakang ni. Dan saya daripada situ saya minta bimbingan daripada nasihat. Itulah kita dekat dengan Mursyid Arif Billah, dekat dengan Warisatul Anbiya. Dekat. Kita tak tahu. Kita ni jahil. Saya lah jahil. Yang lain tak tahu. Yang pandai saya tak tahulah. Terus cakap, PhD mana yang paling keputusan yang baik lagi? Inilah PhD dia. Kan? Kalau nak kata master, saya pun ada master juga. Kan? Tapi master yang PhD master, lepas master PhD kan, inilah yang paling baik lagi. Kalau nak kata dunia punya master, saya pun ada master juga. Tapi ketepikan dulu benda semua tu. Tapi dulu ni kita pegang yang ni. Jadi ada wahdah kan, baru yang dikatakan karamah Allah Taala tu akan masuk kan dalaman tu. InsyaAllah. Selama saya cakap ni pun saya tak tahu apa, tapi Allah Taala lontarkan kalam mutakalim Allah ni dari disebabkan oleh ruhama bainahum, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunin wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'man nasir ya ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wali Allah ni, salah satu maksud wali ialah teman yang rapat. Di wali Allah ni boleh disifatkan sebagai dia dengan Allah tu tersangat rapat, sehingga dia sedar bahawa di antara teman dia yang paling rapat, dia dengan Allah tu lagi rapat. Sehingga dalam Quran disebut wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Jadi di situ ada nahnu, ada kum. Ada dua ganti nama. Nahnu ada kum. Wa nahnu, kami kata Allah. Aqrabu ilaikum. Ada perkataan kum kat situ. Kum, maknanya kita tu tangkum tu. Kita tu duduk dekat tangkum tu. Dekat kum tu kita lah. Min hablil warid, daripada urat leher kita. Jadi kalau kita masuk dalam tandas, orang yang paling rapat dengan kita siapa? Isteri kita. Kawan baik kita dalam hidup kita dengan umur macam ni ialah pasangan kita. Pasangan kita tu tak ikut sekali masuk dalam bilik air. Dia duduk kat luar. Bila duduk dalam bilik air, hanya kita seorang, tapi kita masih berbisik. Kita masih kita masih berdialog dengan diri sendiri. Siapa yang tahu dialog kita tu? Semua pasti menjawab jawapan yang sama, iaitu Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dengan satu premis yang cukup simple ini, Wahabi pun tak boleh tolak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat dekat dengan kita. Cuma dulu dia ada polemik di antara grup firqah akidah ni, seperti Mu'tazilah, yang bagi diorang ini, bila diorang berpandangan, menghala ke mana pun semuanya Allah, menjadikan seluruh alam ni Allah. Jadi Allah SWT betulkan balik Islam dengan melahirkan
mujaddid dia yang bernama Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Lahirlah Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun yang disebut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan imam-imam yang lain yang memperkemaskan akidah ini seperti Imam Al-Maturidi, Imam As-Sanusi, Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Izz Abdus Salam, banyak lagi memperkemaskan, semua memperkemaskan. Bukan membeda-bedakan, tidak, memperkemaskan. Di alam Melayu ini ia digelar sebagai sifat 20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi selesailah masalah polemik bersama dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Grup yang dipanggil sebagai Mu'tazilah tadi berjasa sehingga tidak ada lagi Mu'tazilah pada zaman ini, insya-Allah. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu membezakan zat, sifat, zat, asma, sifat, af'al. Tambah satu lagi, infial. Macam itulah sifat imam-imam ni menambah kemas lagi. Akidah yang tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahawa Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah merupakan bahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak cerita perkara ini, dia tidak terpisah daripada pengajian akidah. Walaupun kita tak bawa kitab, mengaji akidah tauhid, memperkemaskan keputusan-keputusan kita di dalam pengajian tauhid tasawuf. Kita nak juga membuang keakuan diri sebagai satu kaedah untuk menguatkan akidah kita. Macam mana caranya nak membuang keakuan diri tu, nak membuang wujud diri tu? Salah satunya ialah dengan mengembangkan, ini tips, mengembangkan apa yang berlaku yang saya cakap awal-awal talk ini tadi, iaitu bila kita berdialog, siapakah yang tahu dialog kita tu? Teman kita yang paling rapat, iaitu isteri kita pun tak tahu apa yang kita bergumamkan di dalam hati ini, di dalam fikiran ini. Allahumma salli ala Muhammad. Hanya Allah yang tahu. Itulah dalil bahawa memang betul Allah Subhanahu wa taala itu, ataupun nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, bahawasanya dia itu lebih dekat daripada urat leher kita. Allahumma salli ala. Justru kembangkan kat situ. Ni ramai orang yang bertanya bagaimana caranya step by step untuk membuang keakuan diri. Ni nak ambil yang mudah ni dulu, iaitu jadikan Allah sebagai wali kita. Baru Allah jadikan kita sebagai wali dia. Tapi dalam ibadah tak boleh niat jadi wali, nanti tak ikhlas. Tapi bila kita di luar ibadah, di luar suluk kita, di luar zikir kita, kita memang kena niat nak jadi wali Allah. Kerana jihad kita ada hala tuju. Kalau tak niat nak jadi wali Allah, nanti kita jadi orang awam. Apa masalahnya orang awam? Ni masalah dia nak bagi tahu. Orang awam ini dia sentiasa berada dalam resah dan gelisah, berada di dalam sedih. Maka sedih, gelisah, khauf dan yahzanun itu dikeluar daripada lingkungan redha kepada Allah, dan Allah redha kepada dia. Sedangkan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kena jadi wali Allah, barulah hilang hazin atau sedih, khauf yakni takut. Risau, takut bukan ciri wali-wali Allah. Selagi mana ada risau, takut, maka kita adalah orang awam. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dah tu.
Saya orang awam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi apabila kita berada di dalam zikir, kita tak boleh niat nak jadi wali Allah. Nanti yang lain datang. Contoh kita berzikir nak jadi wali Allah ni, la ilaha illallah, la ilaha, tapi ada benda. Wali Allah ni pangkat. Wali Allah ni sejenis pangkat. Jadi pangkat tu ketepikan dulu. Nanti dia datang karomah yang kita terpelosok dalam karomah susah. Ketepikan. Datang mas ke, datang Intan Permata ke, datang jawatan ke, datang Datuk Tan Sri Tun offer. Terus dengan Allah, nak aku nak Allah, ya Allah. Fokus pada Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Datang puteri bunian cantik, datang orang minyak ke apa, semua tolak tepi. Itu semua cobaan. Aku nak Allah. Terus fokus pada Allah. Berjaya dengan segala cobaan-cobaan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan saya yang awam ni sebahagian daripada dia punya officer. Kata guru saya, officer of God, dia kata. Officer of God. Allahumma salli ala Muhammad. Benda ini, perjalanan ini, yang kedua. Jadi macam mana nak membuang keakuan diri ni? Tidak boleh tidak. Mesti ada guru. Guru ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia macam ibu yang melahirkan kita. Kita tidak akan dilahirkan oleh 2 ibu, 3 ibu. Tetapi ibu angkat tak apa. Ibu angkat 100 pun tak apa. 1000 pun tak apa. Ibu angkat. Memang begitu sunnatullahnya. Kita dilahirkan daripada rahim satu je. Bila kita dah dilahirkan, alhamdulillah. Masalahnya belum dilahirkan lagi. Yang disebut sebagai tiflul ma'ani tu. Ramai yang belum lahir ni. Belum lahir lagi. Bila dia berjaya melahirkan diri dia menjadi orang Islam, kenikmatan dia luar biasa. Itu yang disebut sebagai manis tiada pahit tu. Tetapi perkara ini kalau orang yang belum lalu, memang tak dapat nak cakap. Memang tak dapat nak rasa. Itu yang jadi awal-awal lagi menyesatkan jalan macam ni. Salah tu. Jangan terlibat di dalam kelompok yang suka menyesatkan mana-mana tarikat, tasawuf, bahaya. Tapi kalau dah memang sesat, macam ajaran yang telah diisytiharkan apa nama dia? Ayah Pin. Ajaran anak harimau Tuhan Harun Kaha apa? Ajaran Kaha. Yang tu itu kita tengok macam tu. Okey. Saya pun pernah tersilap. Saya terikut-ikut dengan ustaz-ustaz yang menyesatkan lepat. Bila saya dengar balik apa lepat cakap, dia tanya balik, seolah dia cakap, bila aku kata tak payah solat? Sudah. Aku pernah cakap dalam ceramah aku, lepat ni jangan sampai jadi macam lepat tak sembahyang. Saya istighfar balik. Kalau lepat depan saya minta maaf kat dia. Saya pernah cakap dalam ceramah saya tersilap. Ni saya cakap, masukkan balik dalam medsos, saya tarik balik. Lepat tanya kat dalam media sosial dia, bila aku cakap tak payah solat? Bila aku cakap aku tak solat? Aku cuma kata, dia kata, lepat kata, aku cuma kata sembahyang korang khusyuk ke tidak? Aku tanya tu je, bukan maksud aku tak solat. Cuma bila dengar panjang celoteh lepat tu, seolah-olah macam dia tak solat sebab dia tak khusyuk dalam solat. Itu kesimpulan kau. Salah. Entah-entah lepat tu solat dia lebih agung lagi daripada solat kita, lebih khusyuk lagi daripada kita. Kita masih ingat lagi mana hilang kunci kita, mana letak motor, tak ingat masa dekat universiti dulu, pusing universiti cari dalam solat, ingat motor letak kat sini. Boleh jadi sampai macam tu. Allah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cari ikhtiar untuk kita dilahirkan oleh seorang guru yang melahirkan mengeluarkan tiflul ma'ani kita. Ataupun dalam tarikat Burhaniyah, kakak saya kata, guru mursyid ini ibarat yang menarik selimut kita untuk bangun daripada tidur. Itu dia punya tashbih dia punya analogi dia. Saya pula tadi kata bagaikan ibu yang melahirkan kita. Keluar tiflul ma'ani tu. Tiflul ni budak. Tiflu maksud tif tu baby.
dia pun membesar. Bila dia membesar, dia akan jumpa lagi ibu-ibu angkat yang lain, guru-guru musyid yang lain. Cari guru yang pum kan kita, yang boom kan kita, yang melahirkan tiflul ma'ani itu, yang membawa kita berjumpa dengan diri kita sendiri. Guru yang menjumpakan dengan diri kita sendiri, diri itulah yang bawa kita berjumpa dengan wali kita yang sebenar. Tidak lain dan tidak bukannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah jadikan Allah tu sebagai wali, jangan tinggalkan walaupun satu saat. Nak pakai baju, tanya Allah dulu. Ya Allah, nak pakai baju apa? Nak sikat rambut, ya Allah, mana sikat? Nak apa ni, nak buat keputusan apa? Semuanya sekali. Termasuklah daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besarnya. Dalam ni sibuk dengan Allah. Dalam dada masing-masing sibuk dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Ketika itu, kalau kita meninggalkan Allah SWT, Allah dengan sifat cemburu dia akan hantar peringatan-peringatan, ketukan-ketukan, rotan-rotan kepada kita. Sampai kita kadang-kadang tersadung, tersungkur, ditimpa ujian. Tetapi ketika kala kita pulang, kita akan berkata, Allah, nikmatnya ujian yang kau berikan, nikmatnya ujian yang kau berikan, nikmatnya ujian yang kau berikan. Itulah serba sedikit dalam tempoh 10 minit yang dapat diceritakan perjalanan. Sebelum nak membawa kita kepada sakaratul maut, maka lebih baiklah matikan dulu sebelum mati. Matikan diri kita dulu sebelum mati. Jadi tiflul ma'ani ni nanti dia akan berjalan sampai dia merasai mati. Tiflul ma'ani akan berjalan sampai dia merasai mati. Bila lahirnya tiflul ma'ani, jasad ni tadi dia dah tinggalkan. Dia akan fokus pada tiflul ma'ani. Dia akan kembangkan jiwa raga dia pada tiflul ma'ani itu tadi. Benda zauqi ni, dia orang kata lam yazuk la yadri. Kalau tak pernah lalu, tidak akan tahu. Jadi kalau nak cakap dengan apa juga bahasa pun, tidak akan mampu untuk dipahami dengan bahasa. Cuma dapat diberikan motivasi dan motivasi agar mencarilah kita akan guru yang mursyid. Barakah berguru dengan guru mursyid tadi, terkeluarlah, terpantullah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh sebahagian guru sebagai tiflul ma'ani tadi. Ada yang sebut sebagai manikam, ada yang sebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam istilah dia. Tapi istilah yang di dalam kitab para ulama sebut sebagai tiflul ma'ani. Cukuplah dulu, maafkan saya kalau ada kesilapan, kesalahan sebagainya. Teruslah berpegang teguh kepada guru masing-masing. Adapun pengajian-pengajian tok-tok tasawuf adalah merupakan motivasi-motivasi untuk terus kita berpegang kepada guru tasawuf masing-masing. Bukanlah tok ini ingin mengambil muridin ataupun pelajar daripada cikgu sekian beralih kepada cikgu sekian. Bukan. Tidak perlu beralih daripada cikgu A menjadi kepada cikgu B, daripada cikgu C nak bawa kepada cikgu B. Bukan. Di dalam aliran tasawuf ni semua sama. Semua sama. Janji ikhlas, guru tu ikhlas, anak murid pun ikhlas, insya-Allah kita akan bertemu dan disatukan. Apabila Imam akhir zaman nanti zuhur. Tidak lain dan tidak bukan Imam akhir zaman, penghulu yang terakhir, Imam Mahdi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maafkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang penuh barakah. Kita diingatkan lagi tanpa jemu-jemu oleh mursyid kita untuk sentiasa menomorsatukan Allah dalam hidup kita ni. Jadi berdasarkan pada live yang
chat daripada sahabat-sahabat online. Ada yang bertanya macam mana nak buangkan sifat keakuan tu. Mungkin dia ahli baru, mungkin baru dengar 2-3 kali talk ni, dan dah ada penjelasan daripada Syekh Latif tadi, dan juga sahabat-sahabat daripada Iris Adilia dan beberapa orang sahabat lain lagi menjelaskan untuk kita sentiasa ulang dengar apa yang disampaikan oleh Syekh Aziz, cara untuk buang sifat keakuan ni, dan nafikan diri kita semua isbatkan kepada Allah SWT. Jadi selagi mana kita tidak menutupi hati kita ni untuk kenal Allah SWT, insya-Allah Allah akan bagi buka faham. Dan jangan terlalu cepat untuk mengatakan apa ni asyik ulang-ulang saja. Sedangkan kalau kita perhatikan lagi di dalam Al-Quran pun Allah sentiasa mengulang-ulang ayat, beberapa ayat yang sentiasa diulang-ulang. Sebab apa? Sebab kita ni sebagai makhluk Allah ciptakan sentiasa lalai, sentiasa lupa, dan Allah hadirkan, Allah utuskan Rasulullah ni untuk membimbing kita. Dan selepas Rasul, sahabat-sahabat, tabi'in, dan sekarang zaman kita ni zaman guru mursyid lah, guru-guru yang dapat membimbing hati kita ni untuk berkehidupan dengan Allah 24 jam. Jadi hari ini memandangkan isu sekarang, isu Palestin, peperangan yang berlaku di Palestin, kalau kita tengok apa yang di dalam Al-Quran, Allah dah jelaskan, Allah dah tegaskan, dah warning orang-orang Islam ni jangan membuat satu hubungan dengan pihak-pihak Yahudi ni. Sebab Nabi-Nabi yang diutuskan di kalangan bangsa Israel ni pun mereka olok-olokkan, mereka bunuh semua. Dan sedangkan kita sekarang, zaman sekarang ni banyak yang kita berhubungan, maknanya membuat perjanjian macam-macam. Sedangkan kita tahu perangai sebenar Zionis ni memang mereka tidak akan senang hati melihat orang Islam ni. Dan sebab itulah daripada dulu lagi kita ni dah dijajah, sampai sekarang dijajah. Selagi mana kita tidak kenal Allah Ta'ala ni, kita sentiasa dijajah untuk tidak melihat, tidak nampak Allah dalam kehidupan kita ni. Maknanya belajar pandai-pandai apa semua tu, janji kita tak belajar ilmu tauhid ni. Itu yang dia nak. Dan Nabi pun dah ingatkan kita sampai dunia akhir zaman nanti, ke lubang biawak pun kita akan ikut dia. Sebab apa? Sebab mereka ni membawa kita ni untuk cintakan dunia. Sifat waham ni cintakan dunia. Sebelum ni Syekh Aziz ada juga bercerita, maknanya dalam 2020 lah, maknanya kami talk ni dah 3 tahun lepas, masa pandemik hari tu, mengatakan dunia kita ni nanti duit tak ada nilai, harta semua kita dah akan diambil, dan vaksin akan diperkenalkan, dah akan diambil daripada 1, 2 sampai beberapa kali. Itu sebelum berlaku dah dipenampakkan kepada seorang guru lah. Jadi sekarang kita lihat apa yang diperjuangkan oleh PPIM yang menggesa kita ni untuk menandatangani memorandum membantah perjanjian IHR ni. IHR ni dia nak Zionis ni nak mentadbir negara kita ni. Maknanya dia ambil negara kita, disamaratakan harta-harta kita, tak ada, bukan hak kita. Ini sebenarnya dah jelaskan awal lagi oleh guru kita. Jadi di sini kita kena sentiasa hidup dalam berjemaah lah. Sentiasa kalau ada talk semua, kita kena sentiasa hadir. Kalau tak dapat hadir secara bersemuka, hadirlah secara maya. Jadi jangan tinggalkan majlis-majlis sebegini yang mengajak kita untuk terus berkehidupan dengan Allah SWT. Okay, itu saja daripada saya. Mohon maaf atas salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tadi daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi yang tidak lain, sama-sama mengajak kita mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Jadi kita hayati dan fahami benar-benar. Kita jangan duduk dengan orang-orang yang suka berselisih, suka menyalahkan tu, menyalahkan ni. Kita jangan selalu duduk situlah. Dan kalau boleh jangan kita memakai pendapat-pendapat orang yang dalam dirinya itu suka berselisih. Mana selisih ini suka menyalahi. Kita bila dah mengaji ni, dia ada tanda-tanda dia.
Kalau sekadar kita cakap aja kan. Tapi orang-orang arif billah ni dia pandang kat dalam, macam mana Syekh Latif kata. Jadi dia suka menyembunyikan. Dia tak suka dia hebohkan. Seperti mana Rasulullah SAW, dia taruh orang munafik tu. Abdullah bin Ubay bin Ka'ab kan. Ketika Rasulullah SAW dengar dia meninggal, dia wafat di Madinah ke mana, tak ingat dia. Rasulullah hidup lagi masa tu. Rasulullah tu ada jauh lah. Rasulullah sanggup balik nak solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Padahal dia orang munafik Rasulullah tu. Kenapa Rasulullah SAW sanggup? Kerana Rasulullah kata, aku tak ada berselisih dengan siapa-siapa pun. Jadi kita kena faham, Rasulullah tu memandang dia lagi arif billah lagi. Paling arif billah, paling kenal Allah daripada kita semua ni. Kita masih banyak lagi kita tak faham lagi. Rasulullah ni yang paling faham, paling kenal Allah, yang paling takut, paling rindu pada Allah. Paling. Jadi boleh munafik tu tadi, boleh dia balik, sanggup balik tu untuk solatkan jenazah kerana nak nunjukkan dia tak ada berselisih dengan siapa pun. Hebat tak hebat Rasulullah SAW. Kita ni siapa nak berselisih lebih-lebih sangat. Ya? Jadi Rasulullah kata kalau orang hidup ni dalam hati dia masih ada perselisihan, walaupun dengan satu makhluk, maka kita jangan didengar orang yang ada dalam dirinya perselisihan. Nampak tu? Dalam hati kita pun ada perselisihan tadi. Pun Rasulullah tak benarkan. Rasulullah so clearkan supaya, sebab Rasulullah tu, ini yang saya faham lah, yang jahil saya ni, Rasulullah ni dia lebih kenal Allah lagi, lebih takut. Dia ni sampai dalam diri Rasulullah SAW ni tak ada langsung perselisihan. Betul-betul dia nampak keabadian. Keabadian, tahu tak? Keabadian tu maknanya dia nampak tu cukup Allah tu tadi. Dia tak risau yang lain-lain. Orang nak buat apa dengan dia pun dia tak ada masuk dalam hati. Dia nampak keabadian Allah tu tadi. Bila orang dah duduk arif billah, dia dah dapat duduk seperti Rasulullah, duduk di dalam keabadian, pandangan dalam mana dia, kan? Pandangan dalam tu dah duduk keabadian, abadian dia pandang, iaitu Allah tu abadi, dia dah duduk situ, maka dia akan bahagia. Dia tak mau pandang lain lagi. Semua dia pandang dalam kehidupan ni adalah pandangan untuk menyelesaikan skrip-skrip Allah aja yang dia nampak. Itu maknanya orang yang betul-betul dia dah arif billah lah maknanya. Yang betul-betul arif billah dia begitu, dia duduk, dia pandang di situ dah. Dia tak nampak lagi perselisihan, dia nampak cerita-cerita Allah semua dah. Kisah-kisah Allah Subhanahu Wa Taala aja. Itu yang kita nak memiliki yang tu tadi. Supaya baru kita dapat berjuang. Sekali lagi kita tak duduk situ, kita tak tahu istilah perjuangan ni. Kita takkan faham. Masih lagi kita nak berselisih lagi. Masih kita nampak tadi Zionis Israel tadi, Yahudi itu tadi, kita nampak dia ada kekuasaan lagi. Kita tak nampak keabadian. Kalau kita duduk keabadian macam Rasulullah, kita akan nampak tu skrip Allah. Siapa kita nak ubah? Jadi kita bertindak tu atas skrip Allah je, bukan bertindak atas kita punya kemauan. Beza kan? Bukan saya cakap tadi kita tak hiraukan apa ni Ikhwanul Muslimin kat Palestin, di Al-Aqsa, di mana pun juga. Tapi kita kena duduk seperti Rasulullah, duduk pandangan Rasulullah tu duduk di tempat keabadian. Kerana semua sekian alam ini skrip-skripnya sampai penghabisan nanti surga neraka, keabadian ni lah tadi yang menyusunnya. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang duduk di dalam keabadian. Tak ada diri dia. Keabadian tu adalah milik sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah keabadian. Jadi kita nak duduk di situ, insya-Allah kita akan tenang, kita akan disusun kehidupan kita oleh Allah dan kita nampak sekalian alam ini disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Menyampaikan ada akuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
Sallu ala nabi wal asri illa alladhina amanu